Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kota Raja. 15 minit Abang Mat. Ya. Ya, Dinda. Membahas titah diraja. Bulan Februari yang lalu saya hadir sidang Munich Security Council. Tajuk sidang itu ialah Wastelessness, iaitu menggambarkan bahawa negara barat sedang menurun kuasa mereka dan kuasa baru sedang menjelma di dunia ini. Perubahan kuasa ini adalah perkara biasa dalam setiap 600-700 tahun. Daripada Roman Empire kepada Muslim Empire, kemudian kepada European Empire, dan sekarang kuasa dunia sedang beredar ke timur. China, Korea, Jepun, Taiwan di antara negara yang memacu naik dalam perkembangan ekonomi. Begitulah juga Vietnam, Malaysia, Indonesia terangkai dalam kumpulan yang akan membangun hebat pada masa akan datang. Laut Cina Selatan akan menjadi kawasan yang paling sibuk. Selat Melaka akan kembali berperanan seperti di zaman 1511 yang dulu, di mana menjadi rebutan. Portugis datang menjajah diikuti Belanda dan Inggris. Oleh itu, kita harap kerajaan dapat memainkan peranan dengan lebih hebat supaya konsep neutrality Zofan ini dapat ditingkatkan lagi. Sebab sekarang ini dalam beberapa bulan ini kita lihat macam nak berlaku pertembungan antara armada laut Amerika dengan China di kawasan zon ekonomi bebas yang juga Malaysia klaim di kawasan itu. Malaysia mesti mempertingkatkan defense diplomasi, terutama dengan negara kuasa besar baru iaitu China. Sebab sebarang pertelingkahan, sama ada pertelingkahan kecil atau besar di Laut Cina Selatan, dia akan membawa akibat buruk kepada rantau ini. Kita lihat apa yang berlaku di Timur Tengah. Apabila minyak ditemui, kawasan itu menjadi rebutan. Akhirnya penduduk di situ terlibat dalam perang proksi. Minyak yang sepatutnya menjadi sumber untuk menaikkan ekonomi dan membantu rakyat di negeri mereka itu di lain negara, tetapi kita lihat negara-negara pengeluar minyak bukan hanya mengekspor minyak, tetapi mereka mengekspor pelarian. Hampir banyak negara-negara pengeluar minyak menjadi perang proksi di negara mereka. Oleh itu, apabila kuasa sedang berubah daripada Eropah kepada Timur, kita mesti bertanggungjawab menjaga keamanan di sekitar ini. ASEAN perlu diperkukuhkan. Australia, sebuah negara yang dekat dengan ASEAN, mesti diajak lebih rapat bersama dengan ASEAN. Bukan negara itu memainkan peranan lebih rapat dengan negara Barat dan Amerika. Sebab bagi Asia Tenggara ini tidak ada abang atau tidak ada polis yang menjaga Asia Tenggara ini. Semua ASEAN bersama dengan Australia dan New Zealand mesti bertanggungjawab menjaga keamanan rantau ini. Sebarang pertelingkahan akan membawa disaster kepada rantau ini. Kita kena akui China sebagai power baru. Karakter mereka, sejarah mereka perlu anak-anak kita belajar kerana mereka adalah the new power yang sedang muncul. China bukan sebuah negara kolonial menjajah negara lain. Tetapi orang Cina bila dia pergi ke satu tempat berniaga, dia tak pulang, dia duduk di situ. Ini yang kita lihat
perpindahan rakyat mereka di antaranya ke Afrika sekarang ini, karena mereka sedang menguasai Afrika. Sebab itu soal keamanan di rantau ini amat perlu, dan pada masa perubahan kuasa ini juga, negara-negara orang Islam mesti juga merangka perubahan mereka pada masa yang akan datang. Sebab itulah KL Summit antara perkara yang dimulakan untuk meneroka kebangkitan kuasa ekonomi, kuasa kesatuan pada masa yang akan datang. Yang Berhormat Ketua Raja, boleh sikit Tuan Jaya? Sedikit saja. Ya? Boleh? Jangan banyak, 15 minit je. Okey, Kepala Betul. Masa Yang Berhormat sebut tadi tentang defense diplomacy. Saya ingin tanya Yang Berhormat, bila kita bercakap tentang defense diplomacy, kita juga bercakap tentang membina keyakinan. Jadi bagaimana perkara ini boleh kita laksanakan dalam keadaan yang Yang Berhormat sebut tadi, tegang dan sebagainya? mesti kita bina keyakinan itu. Kita tidak boleh keseorangan. Mesti kita bersama dalam bentuk ASEAN. Memang ada negara ASEAN dulu dia lebih condong kepada Europe dan US, tapi kebelakangan ini dia melihat perubahan itu, mereka juga mula berubah. Di antaranya negara yang dekat dengan kita. Saya ingin menyentuh juga soal pelarian. Memang kita lihat pelarian yang datang ke Malaysia ini berbagai kategori. Di antaranya kerana tarikan ekonomi. Yang kedua datang sebagai pelancong, kemudian terus tak mau balik. Yang ketiga pelarian politik akibat tekanan di negara mereka atau di tempat mereka. Kemudian pelajar luar yang datang belajar di sini, kemudian mencari peluang untuk tidak balik lagi. Dan Malaysia second home. Saya ingin menyebut di sini, pelarian ini kita kena ada kategori, jangan kita menghina semua pelarian. Islam ditegakkan oleh orang pelarian. Bahkan Nabi Musa AS memimpin pelarian daripada Mesir untuk menyelamatkan diri hasil tekanan Fir'aun. Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi, memimpin pasukan hijrah yang pertama ke Habasyah, dilindungi oleh Maharaja Kristian di Ethiopia atau Habsyah. Nabi sendiri setelah diancam nyawanya di Madinah, dia berhijrah ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah dan kemudian menjadi ketua negara. Sebab itu antara pelarian ini kita kena jaga. Jangan kita borongkan mereka semua itu sebagai sama. Pelarian ekonomi lain, pelarian tekanan politik lain, pelarian cari makan lain, pelarian karena nak dapat kerakyatan dan sebagainya itu lain. Ada perkataan-perkataan yang buruk yang kita kata pelarian kerana diancam nyawa mereka. Datang ke sini ada yang mengatakan biar kita tenggelamkan mereka di tengah laut. Bayangkan kalau itu berlaku kepada keluarga Nabi Ja'far bin Abi Talib dan rombongan yang melintasi Laut Merah untuk menyelamatkan diri daripada tekanan di Mekah dan diberi perlindungan oleh Maharaja Kristian. Kita juga kena ingat dalam kita mengecam mereka yang datang kerana tekanan, kezaliman di negara mereka. Kita lupa 3 juta lebih orang Islam menjadi pelarian di Eropah sekarang. Lebih 1 juta dilindungi di Jerman. Bahkan di Jerman, bila mereka daftar saja sebagai pelarian, diberi pelindungan roti kapadia aur makan, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian disediakan. Di Sweden, Finland dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perkara yang paling penting kita ditekankan di sini ialah soal sindiket pelarian. Itu yang perlu diperangi. Tak kiralah mana kerajaan. Kerajaan BN kah, kerajaan PH kah, kerajaan Tebu Atap kah, tak kira. Yang penting mesti diperangi soal sindiket ini. Banyak sindiket-sindiket yang berlaku. Kita lihat
pada 25 November, Polis Sabah mengumumkan kejayaan menggagalkan sindiket penipuan data. Januari 2018, Jabatan Imigresen Malaysia mendedahkan kewujudan sindiket menyelundup warga asing dari Bangladesh dan Indonesia. Bayaran sebanyak RM15,000 hingga RM20,000. November 2019, Jabatan Imigresen mendedahkan wujudnya dalang daripada orang besar bergelar Datuk memberi permit kerja palsu kepada pendatang asing tanpa izin dengan bayaran RM4,000 hingga RM5,000. Dari contoh-contoh itu yang inilah perlu diperangi. Bagaimana mereka boleh dapat kad pengenalan? Bagaimana mereka boleh terlibat dalam sindiket ini? Kesian kepada pekerja-pekerja asing. Mereka membayar begitu banyak wang kepada majikan atau sindiket di Bangladesh, datang ke Malaysia pula ada pula sindiket di sini. 2 tahun mereka bekerja, setahun wang mereka habis untuk bayar kepala-kepala sindiket ini. 1 tahun sahaja untuk wang poket mereka. Sebab itulah kita kena terus memerangi. Tak kiralah siapa yang memerintah, tapi yang penting kita kena terus bekerja untuk menghapuskan atau mengurangkan peranan sindiket yang mengeksploitasi para pekerja. Ketua Raja, mohon sikit pandangan. Terima kasih Ketua Raja. Adakah Yang Amat Ketua Raja setuju bahawa dalam kita mengekang pelarian ini, kecaman kepada negara yang menyebabkan konflik itu perlu diteruskan, dikukuhkan, khususnya yang terdekatnya ialah negara Myanmar yang menyebabkan pelarian masuk ke negara kita berduyun-duyun ini. Terima kasih. Masa saya hadir di sidang-sidang itulah setiap kali ucapan saya tidak pernah tinggal masalah Rohingya. Termasuk masa berdepan dengan Amerika, dengan Perancis, England, China dan sebagainya. Memang tekanan perlu diberi untuk mencari penyelesaian. Sebab di mana-mana kezaliman berlaku, kita tidak boleh terima. Seperti juga rakyat Palestin, mereka dipaksa untuk berhijrah. Bukan mereka nak berhijrah, dipaksa menjadi pelarian. Sebab itu kalau kita borong pelarian kita semua tak guna, maka bagaimana dengan pelarian Palestin? Dulunya pelarian Bosnia Herzegovina, pelarian Selatan Sudan. Semuanya itu kita kena lihat konflik itu dan bagaimana kita membantu dan mencari jalan penyelesaian. Saya Yang Berhormat Presiden Parti, saya tambah lagi 10 minit. Terima kasih. Most welcome Abang Mat, silakan. Terima kasih, betul. Terima kasih pengarang. Jadi saya Untuk sebut Abang Mat soal, dia khas. Terima kasih. Carry soal on. pelarian ini adalah Abang Aziz tak dapat, Abang Mat je dapat. Abang Mat Presiden Parti, Abang Aziz. Silakan. awak tak habaq tadi. Jadi saya melihat di sini soal ini adalah soal besar yang melanda dunia sekarang ini. Dan soal pelarian ini dia menjadi-jadi kebelakangan ini apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Kadang-kadang memang senang kita nak baca ayat Quran. Boleh? Ya. Sikit. Nak tanya pendapat Yang Berhormat. Hari itu saya dengar Julutong. Mana Julutong? Julutong pernah berucap. Dia kata, dulu apabila UMNO dengan PAS bawa satu himpunan membela nasib Rohingya di satu stadium di Titi Wangsa, tak silap saya. Julutong kata, kami ini jadi pembela kepada pelarian. Ada yang berhormat setuju dengan dakwaan yang Julutong buat? Saya tidak tahu niatnya, ayat dasar umum zahirnya itu kita setujulah. Sebab kita, ya, Yang Berhormat setuju. Bila kita kata kita membela nasib Rohingya tu, bermakna kami membela nasib pelarian. Sedangkan Yang Berhormat cakap tadi, bahawa banyak contoh yang dia bagi kalau orang pelarian kerana agama, kita kena beri pembelaan. Contoh Jafar Talib dengan macam contoh Yang Berhormat cakap tadi. Jadi tiba-tiba Julutong kata, kita lah nak membela pelarian. Adakah Yang Berhormat bersetuju? Yang Julutong kata membela Rohingya ini, kita membela nasib orang pelarian. Menyusahkan negara kata dia. Itu saja. kita lihat tadi di sudut kategori pelarian itu.
Tak ada. Yang Rohingya ni setuju tak setuju? Kita yang Jelutong kata kita ni membela pelarian. Ya. Menyusahkan negara. Yang Berhormat Tanjung Karang. Satu je. Setuju Memang. ke Yang setuju? Berhormat Saya Tanjung Karang. berhormat. Setuju Soalan. ke tidak dengan pendapat daripada Jelutong itu? Saya Itu tanya. yang Berhormat Tanjung Karang ini dia- bukan mahkamah. Ketua Raja lawyer. jawab. Terima kasih. Tapi yang pentingnya kita lihat pelarian jenis apa. Kalau pelarian macam Rohingya, mereka rumah mereka dibakar, nyawa mereka diancam, kita kena membela. Sekurang-kurangnya penempatan sementara. Ini kita kena lakukan. Sebab itu, kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan dulu, saya sambung. Di antaranya, Kok Bazar, sebagainya. Dibuat oleh kerajaan sebelum itu. Saya menyambung dan bahkan saya tambahkan peruntukan kepada hospital kita di Kok Bazar. Karena kita melihat ianya penting. Sebab itu kita jangan borong secara umum. Yang penting kita kena tekan di sini sindiket. Bagaimana pelarian dibawa, bagaimana diberi kebenaran, datuk mana yang menyebabkan mereka jadi kaya raya dengan isu pelarian ini, sindiket ini yang perlu ditekankan. Baik itu kita, Laluan. saya sebut tadi. Ya. Kelang. Terima kasih, Muhammad. Baru-baru ini, baru 2-3 hari yang lalu, Bernama telah mengadakan satu artikel yang mengatakan bahawa lebih kurang 20 pelarian Rohingya telah tenggelam mati di luar Langkawi. Ini adalah kerana mereka tidak diberi kelaluan untuk Soalan masuk yang berhormat. dan tenggelam masuk ke Malaysia. Soalan yang Soalan di berhormat. sini ialah apakah dasar progresif Malaysia dan untuk menolong pelarian ini yang desak yang terpaksa lari daripada negara mereka oleh kerana nyawa mereka diancam. Terima kasih. Kalau itu benar, berita itu amat memalukan Malaysia. Siapa saja, tak kira dia daripada mana, kalau sampai ke peringkat mereka menjadi pelarian, tidak ada makan di tengah laut, mereka mati kalau tidak diberi bantuan makanan, bahkan kita menghalau pula mereka, ini satu perkara yang tidak benar, satu perkara yang tidak perlu dilakukan, dan ia memalukan nama Malaysia. Dan sekarang, beberapa perkara misalnya berlaku, terjumpanya kubur antara sempadan Thailand, Malaysia di Wang Kelian. Siapa yang meninggal itu, siapa yang membunuh orang-orang pelarian itu. Itu amat memalukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan kita lihat negara-negara yang kita kecam seperti negara barat, ya ada perkara yang mereka tidak kena, tetapi menjaga pelarian mereka berada di tahap yang paling baik dibandingkan dengan kita. Ya, kita boleh bercakap, ya Quran boleh baca, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Senang baca. Tapi yang membunuh orang Islam dengan orang Islam sekarang ini berlaku hampir di seluruh dunia. Kita lihat warta berita daripada 1 jam 45 minit menceritakan orang Islam membunuh orang Islam. Libya, sebuah negara yang kaya, pengekspor minyak sekarang menjadi pengekspor pelarian. Dan pahaman-pahaman takfiri melanda dunia Islam yang menyebabkan perbezaan pandangan sampai ke peringkat dihalalkan darah. Bibit itu jangan tumbuh di Malaysia. Walaupun ianya ada sikit sebanyak, tapi kita kena lawan bibit takfiri ini. Karena ia boleh menghancurkan negara kaya seperti Libya, Iraq, Syria dan beberapa negara orang Islam yang lain. Inilah yang kita lihat perkara yang amat merisaukan kita. Sebab itu sekarang ini Palestin didatang untuk buat pameran hari ini, kita memang menyokong supaya rakyat Palestin dapat kembali kepada negara asal mereka. The right to return, hak untuk kembali. Bila dia kembali ke negara bersama orang Yahudi yang ada asal di situ, terlibatlah dalam demokrasi. Siapa yang menang, mereka lah yang memerintah di bumi itu. Bukan ada diskriminasi kaum. Dan kita kena ingat bahawa soal mengutamakan, membela satu kaum tanpa hak, ia membawa kepada bahaya. Apa yang berlaku di Amerika sebagai contoh yang terbaik kepada kita. White supremacy, ketuanan orang putih. Akhirnya kita lihat dia berlaku berzaman, sejak daripada zaman George Washington, Lincoln, tapi kemuncaknya berlaku di zaman Donald Trump. Kerana pemerintah sendiri mengapi-apikan isu perkauman.
akhirnya berlaku huru-hara di seluruh Amerika. Walaupun di zaman pandemik ini, rakyat tetap keluar, tunjuk perasaan dan membawa kematian. Inilah juga bahaya kalau kita pergi kepada ketuanan Melayu. Kita kena utarakan Melayu yang berwibawa, Melayu yang bertakwa, Melayu yang berintegriti, bukan ketuanan Melayu. Kalau kita pergi ke ketuanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Sekarang, kita tak nampak bahaya itu, ia di peringkat permulaan. Tapi ia berlaku beratus tahun di Amerika Syarikat. Akhirnya kita lihat white supremacy itu membawa satu kancah yang tak sudah-sudah di Amerika yang sekarang merebak di seluruh dunia. Kota Raja, Muhammad Kota Raja, saya mohon. Ya. Saya kira istilah yang digunakan oleh Kota Raja, white supremacy dan ketuanan Melayu itu satu benda yang agak berbeza. Apa yang disebut sebagai ketuanan Melayu hanyalah menyatakan hak-hak orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan, tak lebih daripada itu. Kota Raja, terima kasih. Saya setuju 100%. Jangan kata kita kena sokong orang Islam walaupun dia rasuah, walaupun dia menyeleweng. Dia ada pintu untuk taubat. Orang bukan Islam dia tak ada masa untuk bertaubat. Ini asabiah. Tak boleh. Kota Raja, Parit Bunda. Ya, ya. Setujukah Kota Raja bahawa perpaduan orang Melayu, kalau kita nak cakap bab Melayu lah, mestilah orang Melayu bersatu di atas akhlak-akhlak dan kepribadian yang mulia, termasuklah melawan rasuah. Apakah setuju? Amat setuju. Dan ini perkataan yang mengatakan kita kena sokong orang Islam walaupun dia rasuah kerana dia ada pintu taubat. Ini satu statement yang cukup berbahaya. Bagi kita sokong orang Islam yang berintegriti, tak kira siapalah, daripada parti manapun. Orang yang berwibawa, yang bertakwa, kita boleh terima. Bukan kita sokong asalkan dia orang Islam, walaupun dia rasuah, kita boleh sokong dia. Masa saya sikit sangat. Kota Raja. Sebab soal Melayu ni. Saya bila sebut soal Melayu, terasalah saya sebab saya orang Melayu. Ya. Tadi saya sokong, Pak Cemah kata, kita perjuangkan hak Melayu dalam perlembagaan. Tapi kalau yang berhormat berkait dengan rasuah, terlalu umum. Kalau yang berhormat betul-betul perjuangkan Islam, mengapa yang hormat lari daripada PAS pergi lompat kepada amanah? Apa bezanya? PAS memperjuangkan Islam, berjuang agama. Yang berhormat boleh lari, menang cakap PAS, lari pada amanah. Sekarang nak bercakap soal Melayu. Macam mana? PAS tak pernah jangan umum, jangan umum. Nak cakap jangan umum. Siapa rasuah? Dah, saya tak sebut. Dah ada bukti lah. Jadi jangan umum lah yang berhormat. Yang berhormat Melayu. Yang berhormat Melayu. Jangan menghina Melayu lah. Dah, saya tidak hina Melayu yang Rasa kah? Orang tak kata. Rasa kah? Tak boleh marah. Relax. Rasuah semua ada. Cina ada, Melayu ada, India ada. Melayu yang bertakwa, kalau ada kira Melayu rasuah, yang beriman. susah politik ini bekas menteri wilayah pun dah dipanggil oleh SPRM. Itu Adakah dia rasuah? Saya kata yang ini bukan rasuah. Jangan kata rasuah terlalu umum. Baik. Memalukan bangsa kita. Ya, Apakah semua orang Melayu ini rasuah? Tak semua Melayu rasuah, tapi ada juga yang rasuah. Silakan Kota Raja. Baik. Kalau yang macam pekan tak jelas lagi. Politik ini bekas ke menteri wilayah dipanggil oleh SPRM. Adakah dia rasuah? Adakah ini rasuah? Tidak boleh rasuah. Jangan sebut rasuah. Rasuah umum. Jangan nak menghina bangsa kita sendiri. Saya bercakap yang terlibat secara 2-3 orang yang hormat nak salahkan orang. Biarkan macam tu. Kota Raja habiskan. Tak, jangan Nak macam bulung. tu berhormat. Mesti Ya, ada Yang Berhormat. maruah kita. Ini floor Jangan saya. menghina bangsa Yang Melayu Berhormat kita. Tanjung Karang. Saya Sila tak duduk. menghina bangsa Melayu. Yang Berhormat sila duduk. Tapi saya mau Melayu yang bertakwa, Melayu yang beriman, Melayu yang berintegriti. Saya sokong. Itu saya sokong. Tapi jangan kaitkan Melayu dengan rasuah. Tak betul. Itu sama macam tu yang berhormat. Yang Berhormat. Saya sokong Melayu. Tapi jangan cakap saya Melayu menjatuhkan maruah kita sendiri. Baik, Susah baik. macam tu. Silakan, Yang berhormat saya Melayu tak yang ada baik. masalah. Yang berhormat orang Melayu. Saya Yang tahu Berhormat yang berhormat Tanjung bukan Karang. kaki rasuah. Speaker Yang tambah. berhormat Melayu yang baik bukan kaki rasuah. Okeylah. Jangan macam tu. Baik. Terima kasih Tanjung Karang. Jadi saya nak tarik balik. Terima kasih. Jangan. Yang Berhormat nak. Balik. Yang Berhormat nak tarik balik. Saya cakap umum. Apa? Yang Berhormat tarik balik. Susah politik you rasuah ke? Susah politik you rasuah. Berhormat nak Susah tarik politik balik. you rasuah ke? Umum tadi. Janganlah kata Melayu rasuah. bertakwa, Melayu yang Rasuah kita berintegriti. jangan kait dengan Melayu. Malu lah. Yang Berhormat Tanjung Orang Karang. Melayu tak ada rasuah. Agak polis tak salah lah. Janganlah macam tu. Cukup. Malu lah bangsa kita. Jangan hina. Orang lain pun ada Yang rasuah Berhormat juga. Tanjung Karang. Tapi mereka tak menghina Yang bangsa mereka. Berhormat. Udang, dia lah udang. Duduklah. Saya
Gulung masuk Yang Berhormat. parlimen tahun 90 dulu, saya tahu dah masuk sebagai pembangkang. Masuk tahun 95 pembangkang. Masuk 99 pembangkang. Masuk 2018 sebagai pemerintah. 22 bulan jadi pembangkang. Pelik. Yang menang pilihan raya jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Sebab itu saya setuju dengan Padang Rengas, kerajaan yang ada ni kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Kerajaan tebuk atap, kerajaan backdoor. Mereka tidak ada wibawa untuk bertemu pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Believe me, image Malaysia sekarang down serendah-rendahnya Terima kasih, dengan Yang kerajaan Berhormat. rampasan kuasa ini. Terima kasih, Yang Kacau, Berhormat. bagilah 10 minit lagi. Tak Kacau. apalah Yang Berhormat, tak boleh Yang Sahabat Berhormat. saya, no. Ini ramai. Okay, baik, baik. Terima kasih Yang Berhormat.